Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Kita sambung berkenaan dengan Khadijah di ambang perkahwinan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkahwinan dan keturunan Khadijah sebelum daripada berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah telah berkahwin 2 kali, iaitu Khadijah berkahwin dengan Abu Halah bin Zurarah bin Nabash At-Tamimi. Bani Tamim merupakan satu bani yang 11 utama, ya. Quraisy ni banyak kabilah, banyak pecahan dia. Jadi daripada pecahan yang banyak itu, 11 yang utama antaranya Bani Hashim, Bani Tamim, Bani Makhzum, Bani Umayyah. Itu dia, ya. Jadi suaminya yang pertama Abu Halah bin Zurarah bin Nabash At-Tamimi, dan bersamanya dia hidup dalam tempoh tidak lama dan dikurniakan 2 anak lelaki, iaitu Hindun dan juga Halah. Abu Halah meninggal dunia dengan mewariskan kekayaan harta yang melimpah. Tidak lama berselang, Khadijah bernikah pula dengan Atiq bin Aiz al-Makhzumi. Namun tidak lama kemudian Atiq meninggal dunia selepas dikurniakan seorang anak perempuan yang juga diberikan nama Hindun, ya. Jadi ada 2 Hindun kat situ, Hindun lelaki dan Hindun perempuan. Ini kita kena faham budaya Arab lah dalam bab penamaan ini, ya. Saya lihat orang Melayu ni tak terikat dengan budaya sangat dalam penamaan, ya. Tapi kalau Arab ni memang diikat sampai sekarang lah. Kemudian Khadijah hidup bahagia bersama-sama anaknya Hindun dan Halah daripada Abi Halah, serta Hindun binti Atiq bin Aiz al-Makhzumi. Hindun bin Abi Halah, sepeninggalan bapanya, Hindun bin Abi Halah hidup bersama ibunya Khadijah. Dan ketika Khadijah berkahwin dengan Rasulullah SAW, Hindun dididik dalam pangkuan keluarga Nabi. Dan Hindun berbangga menjadi anak tiri Rasulullah SAW dan menikmati kesentuhan ketinggian akhlak yang dikurniakan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Hindun mewarisi sifat-sifat, gaya dan pola hidup Rasulullah SAW. Anak saudara tirinya Hasan bin Ali pernah meminta Hindun menggambarkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, dan gambaran itu begitu tepat. Dan tuan-tuan boleh baca hadis yang diriwayatkan oleh Hindun bin Abi Halah ini dalam dalam Syama'il Muhammadiyah. Ada kat sini, ada, ya, dalam bab itu, yang mana Hasan bin Ali pergi rumah pakcik dia ni, pakcik tiri dia ni, bertanya semata-mata untuk orang kata Hasan bin Ali ni sebiji, saling tak tumpah dengan Rasulullah SAW. Jadi dia risau akan ketaksuban manusia kepada dia. Oleh itu dia mencari orang yang boleh menggambarkan Rasulullah SAW secara tepat. Kita kalau orang kata Allah sebiji macam arwah datuk dia ni, kita pun bangga lah kan. Hasan ni, dia bangga ke tidak? Dia tak bangga, bahkan dia takut. Dia takut orang taksub dengan dia, sebab dia ni cucu Rasulullah SAW. Lalu dia bertanya kepada Hindun bin Abi Halah, ada hadis di dalam Syama'il Muhammadiyah itu. Dan apa tujuan dia tanya? Tu nak bagi tahu ni apa tujuan dia tanya. Adakah kerana dia nak berbangga? Tuan-tuan, dia sebenarnya kalau boleh supaya ada penceritaan tadi itu yang berbeza. Jadi bila berbeza tadi, maka hilanglah taksub orang kepada dia. Tapi kalau takdirnya Hindun tadi beritahu sebiji sungguh, memang saling tak tumpah, dengan hidung-hidungnya, dengan matanya, dengan keningnya, katakanlah begitu, maka dia redalah dengan ketentuan Allah ke atas dia. Kan? Itu bagus tak bagusnya cucu Rasulullah SAW, Hasan bin Ali ni tadi. Baik, Hindun turut serta dalam perang Uhud.
perang Uhud dia ada. Maknanya dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini rapat sungguh dan hijrah. Ini yang saya duk cari, cebisan-cebisan kisah tentang Hindun bin Abi Halah ni. Kenapa dia dilenyapkan, seakan-akan lenyap, tuan-tuan. Dan dia hidup lama, bukan hidup sebentar-sebentar je, tuan-tuan. Bukan makna maksud sebentar tu pendek lah, maknanya bukan pendek, ya, lama. Mana nak tahu, nanti kita tahu kat mana dia hidup ni. Hindun turut serta dalam perang Uhud. Ibnu Hajar merekodkan dalam Al-Isabah, Hindun mengatakan, aku bertanya, wahai Rasulullah, gerangan apa yang menggerakkan engkau bertindak memisahkan putrimu daripada Utbah bin Abi Lahab sehingga dia berlaku kasar kepadamu? Ingat kisah apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mula-mula berdakwah secara terbuka di Bukit Safa, kan? Apa jadi pada Rasulullah? Dia ditampak oleh Abu Lahab. Geram pada Rasulullah SAW tadi, balik rumah, maka Utbah Abu Lahab telah mengarahkan Utbah anak dia, sebab Abu Lahab dengan Nabi berbesan. Sampai hari ni ada orang keliru lagi, Abu Jahal bukan bapa saudara Nabi. Ada orang keliru lagi, Abu Jahal memang bukan bapa saudara Nabi, bapa saudara Nabi. Abu Jahal dari Bani Makhzum, keluarga sebelah Kharijah. Bani Makhzum pula pecahan lagi, Bani Adi. Sebab itulah Umar dengan Abu Jahal ini dia lebih dikenali dengan Al-Adawi, sebab Bani Adi. Tuan-tuan, jadi kalau tak baca susu galur ni, masalahnya sirah ni jadi caca merba lah. Abu Jahal bukan bapa saudara Nabi. Abu Lahab tu bapa saudaranya. Abu Lahab tu nama sebenarnya Abdul Uzza, Abu Lahab Elias Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Kenapa dia digelar Abu Lahab? Sebab mukanya tu merah dari kecil lagi, muka dia tu memang merah. Jadi lekatlah gelaran budak merah. Ataupun orang Arab ni, saya dulu tak ada duit beli spek ni, bingkai besar tu. Arab panggil apa? Abu Nazarah. Benda. Jadi benda yang gitu memang abu, semuanya abu Arab ni, kan. Jadi bila budak ni muka merah, jadi dia gelar Abu Lahab. Dan ada juga pendapat mengatakan dia digelar muka merah tu sebab hidupnya mabuk je. Orang minum arak kan mukanya tu macam kemerahan, kepanasan gitu. Itulah katanya, ya. Okey, jadi balik pada cerita Abu Lahab. Jangan tukar lagi lepas ni. Abu Lahab dengan Abu Jahal orang berbeza, bukan dua beradik, tuan-tuan. Abu Jahal bin Hisham, ya, Al-Adawi Al-Makhzumi, manakala Abu Lahab pula bin Abdul Muttalib, ya, Al-Hashimi. Tuan-tuan, baik. Bila sebut Al-Hashimi ni teringatlah pula Al-Hashimite Kingdom of Jordan, tuan-tuan. Itu Bani Hashim tu, kan. Jadi tak kira lah siapa pun dah keturunan itu, jadi Al-Hashimi lah dia, kan. Itu dia. Jadi tuan-tuan, balik pada Abu Lahab ni. Abu Lahab ni punya geram pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia balik rumah, dia arahkan anak dia Utbah ceraikan Ruqayyah, dan Utaibah adik kepada Utbah tu tadi ceraikan Ummu Kulsum, ya. Itu dia, dua beradik tu tadi bercerai. Jadi katanya, jadi Hindun bertanya kepada bapa tiri dia Rasulullah SAW berkenaan dengan dua adik dia, ya. Wahai Rasulullah, gerangan apa yang menggerakkan engkau bertindak memisahkan putrimu daripada Utbah bin Abi Lahab sehingga dia berlaku kasar kepadamu? Sebenarnya kisahnya ialah Abu Lahab tu yang mengarahkan Utbah menceraikan Rasulullah Ruqayyah. Kemudian tak habis cerita punya geram tadi tu, dia pergi cari Rasulullah SAW, ludah atas muka Rasulullah SAW. Kan? Tapi ludahnya itu tak sampai ke muka suci Rasulullah SAW. Jadi tak sampai itu, macam mana ceritanya? Jibril menahan ludahan itu tadi. Dan pada masa itu Rasulullah memang terluka sangatlah, rasa hatinya terluka sangat. Dan tak lama kemudian Utbah mengikut satu rombongan dagang ke Syam, dan dia telah mati dalam keadaan dibaham singa, ya, dibaham singa. Wallahu alam. Beliau menjawab, baginda menjawab, sesungguhnya Allah menyuruhku mengahwinkan hanya ahli syurga. Itu jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah, dah dia ceraikan dengan hodoh begitu, Rasulullah pun panggillah dua putrinya balik. Jadi Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, maknanya pada masa itu perbualan ini berlaku di antara Hindun dan juga Nabi ketika masih lagi di Mekah.
Mana selepas benda tu hangat-hangat lagi. Maka kata Rasulullah, Allah menyuruhku mengahwinkan dia dengan ahli syurga. Siapa dia? Tak tahu lagi masa tu. Duduk tak lama, Uthman bin Affan lah yang meminang Ruqayyah tu tadi. Menurut Abu Umar, Hindun adalah orang yang fasih dan luar biasa serta memiliki gambaran daripada gaya hidup Nabi. Hindun sangat baik dan meyakinkan. Hindun terbunuh dalam perang Jamal yang melibatkan tentera Ali bin Abi Talib serta seluruh sahabat. Ya, dan perang Jamal ni kisahnya banyak kekeliruan. Saya beri intronya sikit saja. Perang Jamal ini kalau ikutkan guru saya Maulana Asri Yusof Kelantan, ya, dia sebenarnya bukan peperangan. Dia Aisyah balik dari Mekah mengerjakan haji. Jadi Ali bin Abi Talib menghormati Aisyah sebagai ibu dia, ibu mertua dia kan, ibu mentua tiri dia. Ali cuba nak membawa rombongan nak pergi menyambut Aisyah, dan pada masa itulah datangnya rombongan yang cuba untuk mengeruhkan keadaan. Kelihatanlah seperti satu pertempuran. Itulah dia punya dia punya clash kat situ. Itu mengikut guru saya, dan saya pun selesa begitu sebenarnya, kerana kalau dikatakan satu peperangan, maka benda tu sudah tercatat satu benda yang besar. Tapi yang meninggal pada masa itu, yang syahidnya hanya beberapa orang saja, termasuklah Hindun dan juga Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir pun terbunuh dalam pertempuran itu. Biasalah dah orang berasak-rasak ni tadi, macam tu. Tapi sebenarnya Aisyah ni kalau dia nak jumpa Ali, dia tak perlu pergi jauh, tuan-tuan. Rumah Aisyah kat mana? Kononnya Aisyah naik unta nak pergi jumpa Ali. Rumah Aisyah kat mana? Cuba kita fikir logik. Kat mana? Rumah Aisyah. Kubur Nabi sekarang lah, sebelah Masjid Nabawi. Rumah Ali ada satu rumah, ya, di belakang rumah Aisyah. Rumah Aisyah tu, kalau tuan-tuan pergi ziarah Masjid Nabawi sekarang, kubur Nabi tu adalah rumah Aisyah. Tempat kita lalu tu rumah Hafsah, orang lelaki. Tempat orang lelaki lalu. Orang perempuan mungkin tak boleh gambaran benda tu kan. Orang lelaki lalu menuju ke pintu tu adalah rumah Hafsah. Sebelah tempat imam duduk solat tu, itu rumah Saudah binti Zam'ah. Rumah belaka tu, tuan-tuan. Kemudian bila kita melewati hampir dekat pintu, dia ada sekatan kan. Dia ada sekatan di sebelah makam Nabi tu kosong dekat belakang tu. Kosong tadi tu, kalau kita tengok dia punya siling dia tu siling ala Roman, itu zaman Turki lagi tu. Sebenarnya tu, itu tinggalan Turki lagi. Jadi itulah pula rumah Fatimah. Fatimah minta izin dengan Aisyah nak buat rumah di situ sebab tak tergamak nak meninggalkan ayahnya, nak bantu ayahnya sekali. Jadi Aisyah izinkan. Mana sebelah tu je, tuan-tuan. Apa yang sampai naik unta nak pergi jumpa Ali tu? Kerana macam satu keadaan Ali ni tak jadi dah ni. Macamlah pejabat Ali tu Putrajaya ke Sarjana Putra, tuan-tuan. Sarjana apa ni? Macam lagi tu. Sebelah aja. Sebenarnya kisahnya Aisyah balik dari haji. Di situlah orang pakat serbu nak memanipulasi keadaan tu tadi. Manakala kes disalak anjing apa tu, itu hadis palsu. Hadis palsu. Kononnya Rasulullah SAW pernah berpesan, ada dalam kalangan isteriku ini yang akan disalak oleh anjing. Apa nama tempat, saya terlupa nama tempat tu. Itu hadis palsu. Patutlah saya tak ingat pun kan. Hadis palsu kan. Okey, jadi walaupun pun kita panggillah ia sebagai satu perang Jamal tadi itu. Hindun terbunuh dalam perang Jamal yang melibatkan tentera Ali dan seluruh para sahabat Rasulullah SAW. Keadaan sebenar bagaimana perang Jamal itu berlaku, wallahu a'lam. Tapi saya berpegang itulah dia sebenarnya bukan peperangan pun, dia hanya sekadar satu pertembungan gitu. Putera Khadijah yang lain iaitu Halah bin Abi Halah, beberapa riwayat menyebutkan dia menyertai rombongan ke Madinah meminta izin bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mendengar suaranya, Nabi sangat gembira. Allahumma halah, kata Nabi, ya. Apabila mendengar suara itu datang ke rumah baginda, dan baginda terus memeluknya. Namun kebenaran riwayat ini diragukan. Ada yang menyebut bahawa yang meminta izin bertemu Rasulullah SAW adalah pengasuhnya, iaitu saudara perempuan Khadijah yang juga bernama Halah.
Jadi Rasul gembira dengan kedatangan Halah, dan beliau mengenal suara itu sama seperti suara Khadijah dan meminta izin, dan beliau mengucapkan Allahumma Halah, ya. Maknanya tuan-tuan, di situ ada kekeliruan sama ada Halah ini berhijrah atau tidak ke Madinah. Jadi kalau tengok kepada riwayat utama tadi, macam Halah ni tidak berhijrah ke Madinah. Terdapat kekeliruan pada rekod pertama antara dua orang yang nama yang sama, dan mereka menganggap orang yang datang ke Madinah dan meminta izin bertemu Rasul itu adalah Halah bin Abi Halah. Sebenarnya adalah Halah binti Khuwailid yang menjaga Halah bin Abi Halah. Kalau berbelik-belik pun minta maaf lah tuan-tuan, sebab memang Arab ni gitu nama dia kan. Nama dia duk pusing-pusing, nama tu juga kan. Bahkan ada juga yang style macam orang putih tu, macam orang putih. Orang putih dah nama ayahnya apa dia, Jonathan. Anaknya dia bubuh nak Jonathan juga, tapi dia ada JR kat belakang, Jonathan Junior kan. Sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah, saya pernah sebut Abdullah bin Ubay bin Salul radhiyallahu anhu. Ada orang kata, Ustaz, pasal apa panggil radhiyallahu anhu? Kan dia ke munafik. Yang munafik tu Abdullah bapa tu, Abdullah senior tuan. Kan yang Abdullah junior ni sahabat jangan main kan. Bahkan offer untuk bunuh ayah dia, untuk pancung ayah dia setelah turun surah Al-Munafiqun, yang Nabi tak benar, Nabi tak boleh kan. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul itu biasa tuan-tuan, ya. Zaid bin Arqam bin Abi Al-Arqam tuan-tuan. Arqam dua kan. Jadi itu memang budaya dia. Baik. Kemudian anak Khadijah yang seterusnya daripada suaminya yang kedua, Hindun binti. Tadi Hindun bin, ni Hindun binti pula. Hindun juga perempuan. Hindun binti Atiq bin Aiz al-Makhzumi. Hindun binti Atiq hidup bersama Khadijah sehingga mencapai usia baligh, dan beliau telah berkahwin dengan putera bapa saudaranya, iaitu sepupunya, iaitu Safi bin Umayyah bin Aiz al-Makhzumi. Dan mereka dikurniakan seorang anak lelaki yang bernama Muhammad. Jadi tuan-tuan, dari berdasarkan nama ni kita tahulah bahawa mereka ini, Hindun dan juga suaminya itu adalah muslimah, ya. Dan dia hidup dengan memiliki anak yang ramai di Madinah. Hijrah juga. Keturunannya ini dikenali sebagai Bani Tahirah. Dikenali sebagai Bani At-Tahirah, ya, iaitu keturunan perempuan suci kerana sifat-sifat keagungan pada moyang mereka, iaitu Khadijah yang memiliki pengaruh yang besar, begitu harum dan berkedudukan tinggi di hati umat Islam. Baik, habislah cerita pasal anak-anak Khadijah. Perjalanan ke negeri Syam. Khadijah biasanya mengirim beberapa orang bagi menjalani misi perdagangan ke negeri Syam dan beberapa negara lain. Bukan Syam saja, Yaman pun dia pergi, dan juga ke mana? Ke Parsi pun sampai sebenarnya, ya, ke Parsi pun sampai, iaitu yang dikenal sebagai Hirah tu tadi. Dia menyelidik dengan ketat semasa memilih orang-orang yang membawa barang-barang dagangannya bagi menjamin keselamatan hartanya serta memberikan keuntungan yang besar. Khadijah mendengar mengenai kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramai orang membicarakan mengenai Muhammad dan menyaksikan perihal kejujuran dan kesuciannya. Dia teringat peristiwa semasa dia bersama perempuan-perempuan Mekah dalam sebuah perayaan di masa jahiliah. Ada seorang pendeta Yahudi mendekati mereka dan berseru, "Wahai perempuan-perempuan Mekah, sesungguhnya akan datang seorang nabi di negeri kalian yang bernama Ahmad. Maka sekiranya di antara kalian menjadi pendamping hidupnya, berbahagialah." Namun perempuan-perempuan Quraisy itu melempar Yahudi itu dengan batu, kecuali Khadijah. Tuan-tuan, mengarutlah kan katanya perempuan-perempuan ini, ya, kepada pendeta Yahudi itu tadi. Kenapa mereka ini tidak suka kepada pendeta Yahudi? Saya kaji juga, tuan-tuan. Sebab watak orang Yahudi pada masa itu, dia berambut panjang, tuan-tuan. Berambut panjang, dia tak cukur janggut misalnya, dan dia serabai, jenis serabai. Manakala orang Quraisy pula, ya, orang Quraisy pula dia smart, tuan-tuan. Rambut sampai berminyak, dan bila dia tutup kepala dengan dia punya dia panggil apa, ridak dia tadi tu, terkesan di kepala itu, di kain itu minyak, tuan-tuan. Begitulah smartnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui beberapa fasal dalam hidup dia. Fasal pertama, Nabi pun smart macam tu juga, berminyakkan rambut dan sebagainya.
Namun bila Nabi tahu bahawa ini style orang-orang penyembah berhala, Nabi tak suka. Nabi biarkan rambutnya tak berminyak dan begitu saja. Tapi bila Nabi jadi Rasul, Nabi kembali meminyakkan rambut dan sikat rambut dan sebagainya, tuan-tuan. Jadi nak faham apa fasa tu, saya minta tuan-tuan fikirlah kan. Kalau nak hurai semua tu tak habis juga cerita kan. Tuan fikirlah kan. Jadi yang kesimpulannya, Islam ni kena smart. Islam ni smart, bukan jenis style serapai begitu ya. Jadi sebab tu watak pendeta-pendeta Yahudi kalau pada zaman tu padanlah dengan budak-budak perempuan itu, melemparnya dengan batu tadi tu, mengarutlah, pergilah kan, hambatlah. Tapi Khadijah terkesan dengan itu. Kemudian berita gembira mengenai Nabi akhir zaman itu menjadi topik perbualan orang ramai, ditambah pula perbincangan oleh sepupunya Waraqah bin Naufal. Jangan tak tahu bahawa Waraqah ada seorang adik perempuan ya, namanya Ruqayyah binti Naufal, tuan-tuan. Ruqayyah binti Naufal ini lebih mengetahui daripada Khadijah berkenaan dengan Nabi akhir zaman dan lebih mengimpikan untuk menjadi isteri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Isteri kepada lelaki yang akan mengandungkan Nabi itu. Makna lagi tua lah Ruqayyah ni ya. Jadi dia berazam supaya dialah yang akan mengandungkan bayi tersebut ya. Baik. Jadi Khadijah ni peringkat baru, peringkat nak berazam nak menjadi pendamping ataupun isteri kan. Ruqayyah ni nak menjadi mak kepada Nabi tu. Makna itulah beza umur antara mereka ni. Dia ingin menjadi ibu bagi Nabi akhir zaman itu, dan dia dapat melihat pada wajah Abdullah mempunyai tanda-tanda yang mengisyaratkan sekiranya dia adalah bapa Nabi yang ditunggu-tunggu. Ruqayyah pun mengambil bayi itu ke pangkuannya dengan harapan dia diterima menjadi ibunya. Namun bayi munggil itu meronta dan menolak ajakannya. Rupa-rupa bayi itu mengetahui tentang mengenai kemuliaan dan kesucian dirinya. Ini tuan-tuan, kalau ikutkan ini agak berbelit sikit, nota saya ambil ni agak berbelit sedikit sebab sebenarnya kisahnya macam ni. Ruqayyah dapat baca di muka Abdullah. Namun ketika Ruqayyah offer diri untuk menjadi isteri Abdullah, tanda-tanda itu hilang. Tanda-tanda itu hilang ya, maknanya sebab apa? Sebab rupa-rupanya Abdullah sudah berkahwin dengan Aminah, dan zuriat itu telah pun berada dalam rahim Aminah, tuan-tuan. Jadi tak apalah, tak ada apa. Dari kisah ini saya tak faham kenapa naskah ini tiba-tiba macam sempatlah pula Abdullah dengan Nabi dan sebagainya, sedangkan Nabi Abdullah meninggal sebelum Nabi lahir. Jadi sebenarnya Ruqayyah ini sudah dapat membaca bahawa bayi Abdullah itulah sebenarnya Nabi akhir zaman ya. Cuma tidak ada tanda pula pengisytiharan Nabi itu, sehinggalah mungkin Ruqayyah tidak sempat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi Nabi. Mungkin dia meninggal sebelum itu. Sebab kalau kita tengok dalam As-Sabiqun Al-Awwalun di Mekah ini tak termasuk nama Ruqayyah tadi. Waraqah kita tak muskil. Pada saya Waraqah kita tak muskil. Sebab dia sendiri kata, sekiranya aku dihidupkan lagi oleh Tuhanku sampai engkau menjadi Rasul dan dihalau oleh umat kamu, oleh kaum kamu, maka alangkah eloknya masa tu aku menjadi penolong kamu. Maknanya dia tu dah mengisytiharkan keislaman dia lah. Kita tak payahlah nak soal lebih-lebih pula kan. Kita ni soal macam-macam. Jadi Ruqayyah ni tak muncul watak dia pada masa itu. Jadi mungkin dia sudah meninggal lebih awal sebelum Nabi SAW mengisytiharkan kenabiannya. Baik. Pelbagai rekod menceritakan Khadijah yang lahir 68 tahun sebelum hijrah adalah perempuan kaya dengan harta yang melimpah. Dia membiayai beberapa orang lelaki mengembangkan hartanya dan memberikan keuntungan berlipat kali ganda kepada mereka. Dia memiliki kafilah, rombongan dagang sebagaimana umumnya kafilah Quraisy. Mana dia ada satu rombongan dia sendiri. Dan berita mengenai kejujuran dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW diterima oleh Khadijah. Kemudian Abu Talib pun mengadu, aku hanyalah seorang lelaki miskin. Perjalanan waktu tidak memihak kepada kita. Kita tidak memiliki harta maupun usaha. Di sini Khadijah dapat mengirim rombongan daripada kaummu bagi menjalankan misi dagang. Sekiranya mahu pergi kepadanya, engkau pergilah untuk pasti mendapatkan kebenaran daripada yang lain, kerana dia mengetahui mengenai kesucian dirimu. Jadi mula-mula Nabi jumpa Khadijah ni adalah dengan galakan daripada Abu Talib.
Mendengar hal itu, Khadijah mengirim utusan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengikut rekod Al-Waqidi, Ibnu Sa'ad dan lain-lain ahli-ahli sirah ini semuanya, dalam hal itu Khadijah mengirim utusan dengan pesan kepadanya, pelbagai maklumat ataupun pengetahuan yang sampai kepadaku mengenai kejujuran bicara, besarnya tanggungjawab dan kemuliaan akhlakmu mendorongku mengirim utusan untuk memanggilmu. Dan Khadijah menawarkan kepada Muhammad untuk pergi berdagang ke Syam dengan nilai kepercayaan yang melebihi orang-orang yang biasa menjalankannya. Muhammad menerima tawaran itu. Beliau keluar membawa barang dagangan milik Khadijah menuju ke Basrah di Syam. Basrah, bandar yang teruk hancur sekarang ini. Pembantu Khadijah iaitu Maisarah turut menyertainya, dan dia ditugaskan membantu Muhammad, tidak boleh menentang dan hanya memantau gerak-geri Muhammad. Dikatakan bahawa Abu Talib bertemu Khadijah dan berkata, "Wahai Khadijah, benarkah engkau hendak meminta Muhammad meniagakan barang daganganmu ini? Aku dengar engkau memberi seorang pembantu dengan 2 ekor unta muda. Aku tidak rela untuk Muhammad tanpa disertai oleh 4 ekor unta muda." Dikatakan, ya. Dan Khadijah menjawab, "Jika permintaan itu engkau sampaikan awal-awal lagi, tentu kami tunaikan. Bagaimana engkau meminta hal itu pada waktu yang dekat dan tidak mungkin dipenuhi?" Dan Muhammad sudah hampir nak bertolak dah pada masa itu. Dan ketika itu Muhammad dan Maisarah tiba di Basrah, dan di sana mereka berniaga barang dagangan yang dibawanya dengan memperolehi keuntungan lebih daripada hari-hari sebelumnya. Dan mereka kembali kepada Khadijah dengan selamat dan dengan membawa keuntungan besar. Sebagaimana biasa, Maisarah akan mendahului rombongan dagang itu. Dia akan masuk cepat-cepat, memberitahu kepada tokek dia. Masa tu report semua apa yang berlaku. Report sampai dulu, kan. Maisarah berjalan lebih dahulu untuk melaporkan kepada Khadijah bahawa mereka kembali dengan selamat dan memperoleh keuntungan besar. Dari kejauhan, Muhammad berjalan perlahan menaiki unta menuju ke rumah Khadijah, dan Khadijah memerhatikan kedatangan Muhammad dan Maisarah dari atas loteng rumahnya. Dari rumah Khadijah, Maisarah menceritakan perjalanan mereka kepada Khadijah, dan apabila berjalan, awan itu juga berarak menyertainya. Apabila dia duduk beristirahat, awan itu pun diam dan tidak bergerak di atas kepalanya. Aku juga melihat ketika Muhammad duduk beristirahat di bawah sebatang pohon. Dahan-dahan pohon itu tunduk melindunginya. Tempat kami beristirahat itu berhampiran dengan rumah seorang rahib, rumah pertapaan seorang rahib. Dan sebahagian ahli sejarah menyebut rahib itu bernama Buhairah. Ada juga yang menyebut bahawa namanya adalah Nastura. Melalui bacaan buku-buku sejarah, penulis iaitu Dr. Muhammad Abduh Yamani ini menemukan bahawa rahib yang diceritakan oleh Maisarah itu namanya Nastura dan bukan Buhairah, ya. Buhairah ini adalah rahib yang ditemui oleh Abu Talib ketika Nabi dibawa kali pertama ke Syam pada usia 12 tahun. Kan menarik kan apabila ada orang tolong tasih untuk kita. Aku dipanggil oleh rahib itu, kata Maisarah. Siapakah orang yang duduk di bawah pohon itu? Tanya rahib tu bila lihat Nabi berada di bawah pokok itu. Dan aku menjawabnya, dia Muhammad bin Abdullah, seorang pemuda dari tanah haram Mekah. Dan rahib itu mengatakan, demi Allah, dia adalah seorang nabi umat ini. Tidak ada seorang pun yang duduk di bawah pohon itu melainkan dia seorang nabi. Dan rahib itu menanyakan beberapa hal tentang Muhammad, dan Maisarah lalu menceritakan kepadanya, pernah seseorang hendak bersumpah dengan mengambil sumpah atas nama Lata wal Uzza, namun dia marah, dan dia mengatakan, aku tidak sudi bersumpah atas 2 makhluk itu, dan tidak ada yang lebih kubenci daripada seperti keduanya. Ini masa Nabi umurnya 25 tahun. Maknanya sikap Nabi sudah anti kepada berhala sejak itu. Rahib itu lantas menepuk tangannya dan berkata, demi Allah, dia benar-benar seorang Nabi yang kita nanti-nantikan kedatangannya. Dan rahib itu menepuk bahu Muhammad kemudian pergi. Sementara Khadijah serta beberapa orang di rumah itu yang terpana mendengar cerita Maisarah, kemudian Nabi Muhammad pun tiba, mengucapkan salam dengan penuh hormat dan menyerahkan hasil dagangan milik Khadijah. Dan Khadijah pada masa itu sudah terdetik bahawa adakah dia orangnya, apakah benar Muhammad Al-Amin ini Nabi masa depan yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Baik, Khadijah boleh percaya tentang keadaan itu. Kenapa? Sebab Khadijah tersenarai dalam kalangan mereka yang masih
beramal ataupun berpegang dengan ajaran agama Nabi Ibrahim, yang orang-orang Quraisy itu selalu duk bangga-bangga mengatakan kita ini ikut ajaran Nabi Ibrahim, tapi sebenarnya tak ada, kan? Apabila disoal kenapa sewa kain ihram, dia bukan kain, dia pakaian. Pakaian ihram tu mahal sangat. Orang persoalkan, dia jawab apa? Sebab ini warisan Nabi Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Mana boleh warisan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim berwukuf di Arafah, sedangkan orang Quraisy berwukuf di mana? Di Muzdalifah. Dia query pula, dia kata, kenapa kita orang haram perlu keluar ke tanah halal? Kan Arafah tu tanah halal, kan tuan-tuan? Jadi untuk orang Quraisy cukup setakat Muzdalifah je. Jadi orang yang datang dari luar, baru dia berwukuf di Arafah, barulah bergerak berjalan masuk kemari. Jadi apabila tahun 10 Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-hajju Arafah, mereka query. Mereka kata, dulu kami wukuf dekat sini. Jadi mereka tu siapa? Umat Islam dah masa tu. Jadi pelik. Sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan seorang sahabat yang suaranya begitu lantang, ya, untuk tolong jeritkan kepada Nabi. Sebab masa tu tak ada speaker. Masa tu tak ada speaker, jadi speaker Nabi adalah sahabat-sahabat suara lantang ni tadi. Jadi Nabi mengenderai untanya Al-Qaswa itu tadi dengan berpakaian ihram, bayangkan tuan-tuan, dan mengelilingi orang-orang ni tadi supaya semuanya masuk ke sempadan Arafah. Al-Hajju Arafah, Al-Hajju Arafah. Nabi menjerit, ya, dengan begitu kuat, dan dibantu pula oleh sahabatnya yang mengiringinya naik unta tadi itu untuk mengumpul ataupun menghalau lah, senang cerita, supaya semua pergi Arafah. Bila semua dah pergi Arafah, Nabi pun mula berkhutbah. Di mana Nabi berkhutbah? Waktu apa Nabi khutbah? Ni semua kena tahu tuan-tuan. Kalau pergi haji tak tahu sejarah ni kan, dia tak datang feel tu, percayalah. Nabi khutbah start pukul berapa? Kita khutbah start zuhur kan. Masuk zuhur baru kita khutbah di Arafah ni, di Arafah. Bukan solat Jumaat, khutbah Arafah. Nabi khutbah sebelum zuhur di Wadi Uranah. Di Wadi Uranah. Bila masuk zuhur, Nabi bagi isyarat dekat Bilal untuk azan, dan Nabi duduk seketika, ya, menandakan tamat khutbah pertama, dan Nabi lalu bangun melangkah masuk ke kawasan Arafah, lalu terus menyambung khutbah keduanya dengan Bilal masih lagi azan. Dan selepas azan terus Nabi bagi isyarat kepada Bilal supaya iqamah, dan Nabi masih terus berkhutbah, ya, sehinggalah tamat iqamah Bilal. Maka tamat juga khutbah Nabi, lalu mereka mendirikan solat zuhur, jamak dan qasar taqdim, jamak dengan asar. Itulah perjalanan haji Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, dakwaan orang Quraisy, mereka ini ikut agama Nabi Ibrahim, kan? Betulkah begitu? Mana boleh Nabi Ibrahim sembah berhala ke? Baik. Penganut ajaran Ibrahim yang lain, ya. Di Mekah ada sekelompok penganut ajaran Ibrahim. Mereka adalah Zaid bin Amru bin Nufail, saudara sepupu kepada Umar bin Khattab, ya, ayah kepada Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Zaid memeluk agama yang benar dan menyeru orang-orang kepadanya. Dan orang-orang daripada suku Kalb tidak senang. Suku Kalb ini siapa dia? Suku Kalb adalah suku isteri kepada Zaid bin Amru bin Nufail. Mereka berkumpul di pinggir kota Syam bagi membunuhnya. Dan Zaid bin Amru terbunuh sebagai seorang syahid, dan sebagai balasannya dia dibangkitkan sebagai satu umat sebagaimana diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum dia pergi ke Syam, dia tinggal surat kepada Sa'id, anak dia, beritahu. Itulah yang peliknya. Jadi tempoh keberadaan Zaid dengan Nabi itu bermakna mereka dah jumpa, tapi tak tahu itulah Rasul, sebab Nabi belum tiba masa perisytiharannya. Tiba-tiba Zaid telah terbunuh oleh kaumnya sendiri yang mencari jalan untuk membunuhnya di luar dari Mekah, ya. Namun surat telah ditinggalkan kepada Sa'id, dan Sa'id juga berkawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam
tetapi tak tahu pun bahawa itulah Nabi, sehinggalah Nabi mengisytiharkan dia Nabi. Tiba-tiba Nabi SAW minta surat itu dengan Zaid, dengan Sa'id. Jadi Sa'id pun sahih lah, betul lah, inilah nabinya. Sebab aku tak pernah cerita pun surat ni kepada sesiapa, dan aku dah tahu Muhammad ni lama, tapi tak pernah pun dia bertanya tentang surat itu. Tiba-tiba kali ini dia bertanya tentang surat itu sebab dia telah terima wahyu itu tadi. Di antaranya lah Qais bin Sa'adah, peniaga di pasar Uqas yang terkenal. Dia pernah mengatakan kepada para pelanggannya, sesungguhnya Allah memiliki agama tidak seperti yang kamu anut sekarang ini. Qais bin Sa'adah ini orang luar Mekah, dan dia adalah pedagang. Jadi tuan-tuan, ini semua kita nampak macam mana Khadijah ni tadi boleh kekal dengan ajaran Nabi Ibrahim AS, tidak menyembah berhala selain daripada faktor Waraqah bin Naufal, faktor hubungannya dengan pedagang-pedagang luar yang soleh, ya. Contohnya Qais bin Sa'adah. Qais bin Sa'adah ni juga merupakan seorang penyair, tuan-tuan. Kata Qais bin Sa'adah kepada orang-orang yang pergi membeli belah dengan dia, sesungguhnya Allah memiliki agama tidak seperti yang kamu anut sekarang. Demi Allah, di langit sudah ada berita dan di bumi juga sudah ada pengajaran. Langit yang berhiaskan gugusan bintang, bumi yang memiliki gunung ganang, dan laut yang memiliki gelombang. Ini semua syair, tuan-tuan, dipetik oleh syair, ya. Dan Qais bin Sa'adah memberikan bukti demi bukti bagi membuktikan akidah tauhid, dan Nabi Muhammad SAW mendengar lalu memujinya. Namun pada masa itu Nabi belum lagi jadi Rasul, dan Nabi SAW ini pernah memetik syair-syair daripada mereka ini, Qais bin Sa'adah dan sebagainya. Ambil satu patah, dua patah, ambil. Tapi Nabi bukan penyair, kena ingat tu. Ramai orang yang silap baca kitab Syama'il Muhammadiyah, bila tiba tepat syair Nabi SAW, dia terus hentam je. Dia kata apa? Ini syair-syair Nabi. Salah, tuan-tuan. Nabi tak bersyair. Membaca syair orang lain bukan bermakna dia penyair. Syair-syair ni maknanya dia sendiri karang syair. Kenapa Nabi tidak boleh dikatakan mengarang syair ataupun penyair? Kenapa? Sebab Nabi ni qaulul haq, kata-katanya itu benar. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu dia. Dan syair ni tak boleh lari daripada propa, tuan-tuan. Tak boleh lari syair-syair ni. Jadi apakah patut seorang Nabi bercakap dengan propa? Tak boleh, tuan-tuan. Sebab tu kena beringat dalam hal ini. Jadi Nabi pernah memetik syair-syair mulia daripada Qais bin Sa'adah, dan juga Zuhair bin Abi Sulma contohnya. Kenapa? Sebab syair-syair ini bersifat akhlak, bersifat berpesan kepada perkara-perkara yang benar, khasnya soal ketuhanan. Nabi petik lah, petik serangkap dua rangkap macam tu lah, kan? Macam kita lah, bukan pemantun tapi pernah berpantun, betul tak? Ya? Jangan, tuan-tuan. Khasnya orang Johor, saya tabik spring, kan? Spontan je dia punya pantun yang orang Johor ni, kan? Kita bolehlah petik tapi bukan pemantun, gitu, ya. Jadi Nabi pun pernah bertemu dengan Qais bin Sa'adah, dan pernah memujinya atas pegangan tauhidnya. Selain itu, kelompok penganut agama Nabi Ibrahim ni, ataupun ajaran Nabi Ibrahim ini, ataupun Hunafa ini tadi, ialah Aqsam bin Saifi, pemimpin Arab dan pembimbing mereka menuju jalan kebaikan. Juga Zuhair bin Abi Sulma, seorang pemimpin dan para penyair, dan dianggap sebagai kalaulah Izzuddin Abdul Salam digelar Sultanul Ulama, tapi kalau Zuhair bin Abi Sulma ni Sultanul Syu'ara, tuan-tuan. Makna ketua kepada para penyair. Dialah yang mengatakan dalam bait-bait yang digantungkan di Kaabah. Dan antara Zuhair dengan Qais, Zuhair lagi hebat sebab setiap tahun dia ada pertandingan syair, dan syair yang terbaik akan ditulis dan digantung di Kaabah. Itu dikatakan al-mu'allaqat as-sab'ah, makna 7 yang tergantung, ya. Jadi salah satunya menyebut begini: akhlak apapun yang ada pada seseorang, jika dia membiarkannya tetap tertutup, maka orang-orang tidak akan mengetahuinya. Tuan-tuan, ya. Tapi janganlah kamu menutupi apapun yang ada dalam dirimu daripada Allah. Bagaimanapun engkau menyembunyikannya, Allah pasti tahu. Dia berkuasa menunda memperlihatkannya,
dengan menulisnya di dalam buku catatan amal dan akan diperlihatkan pada hari perhitungan atau akan disegerakan dengan menimpakan hukuman. Maknanya dia ni dah hanif, sudah beriman, tuan-tuan. Zuhair bin Abi Sulma ini zaman jahiliah semua ni, zaman Zuhair bin Abi Sulma dan sebagainya, sebelum Nabi lahir lagi dia orang ni dah bersyair. Dalam bait-bait syair itu Zuhair mengakui keesaan Allah. Dia mengakui Allah mengetahui segala sesuatu dan semua yang dilakukan oleh manusia akan dicatat dalam buku catatan bagi diperlihatkan pada hari kiamat semasa perhitungan amal baik. Itulah kelompok yang Khadijah hidup, yang menyebabkan Khadijah beriman dan juga tidak ragu apabila bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir sekali untuk pagi ini, antara sebab kenapa Allah setelah kita lihat begitu mulianya dia, dengan perniagaannya dia mulia, dengan hebatnya kekayaan dia, hidup dalam kelompok Hanif, sekarang ini kita juga ingin tahu kenapakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih Khadijah. Jadi para ulama, para pengkaji telah memperincikan beberapa perkara. Pertama, pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah itu pastinya adalah campur tangan Allah Subhanahu wa taala dengan pengetahuan dan segala kemahuannya memilih Khadijah sebagai pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perkahwinan ini adalah takdir ditetapkan Allah. Jadi kita boleh fikir apa sebab, fikirlah kan, itu Allah bagi akal, kita kajilah kan. Tapi kok mana pun kena bermula dari situ. Yang kedua, daripada beberapa kejadian bersejarah dan beberapa rekod mengenai irhas ini adalah perkara-perkara yang mencari akal, yang menjadi keistimewaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti awan memayungi dia dan sebagainya. Itu ketika dia dilihat dengan tanda-tandanya, Ruqayyah tengok dia, Ruqayyah binti Naufal tengok dia ni ketika mana tanda di wajah Abdullah lagi, dan tanda itu hilang, dan Ruqayyah pun tahulah bahawa tidak ada lagi benih itu dalam tubuh Abdullah. Itu semua tu dipanggil irhas, tuan-tuan ya. Kita dapat menyimpulkan Rasulullah SAW tidak pernah sekalipun berusaha, bahkan sekadar hendak bertemu dengan Khadijah, nak pergi mengorak-ngorak janda kaya ke, tak ada. Sebaliknya, Khadijah yang berusaha mendekati Rasulullah serta berusaha mahu mengenali dan berkahwin dengan Rasulullah. Pada peringkat awal, Khadijah jelas berusaha menjalin hubungan dalam bentuk kerjasama perdagangan yang akhirnya membuatkan Khadijah kagum kepada Rasulullah SAW. Apabila Khadijah mengetahui segala kelebihan, sifat amanah dan nama harum yang dimiliki oleh Rasulullah, lengkap dengan segala berita menakjubkan serta kejadian luar biasa yang terjadi dalam beberapa perjalanan niaga yang Rasulullah SAW lakukan, serta beberapa kejadian luar biasa yang menjadi petunjuk mengenai keistimewaan Rasulullah SAW, atas dasar semua yang diketahuinya, Khadijah mengagumi Rasulullah dan berusaha bagi mendekati baginda. Bahkan Khadijah beberapa kali mengirim orang kepada Rasulullah sehingga akhirnya dia mengajukan lamaran dan menegaskan dia menawarkan dirinya kepada Rasulullah SAW, iaitu melalui sepupu dia yang bernama Nafisah ya. Jadi maknanya perkahwinan mereka berdua itu setelah melalui pengkajian ataupun penelitian yang begitu detail, bukannya cinta pandang pertama ke, cinta Facebook ke, Twitter ke, tak. Begitulah maknanya. Yang ketiga, semasa Rasulullah SAW mengetahui Khadijah menyukai dirinya dan berniat menikah dengannya, Rasulullah sendiri sudah mengetahui kedudukan Khadijah yang istimewa di antara kalangan perempuan-perempuan Quraisy yang memiliki akhlak yang baik, lengkap dengan kecantikan dan hal-hal lainnya. Khadijah juga memiliki nenek moyang, nasab dan keturunan yang tinggi di antara kaumnya, dan Rasulullah SAW juga mengetahui Khadijah memiliki kecerdasan, kebijaksanaan, kehormatan dalam masyarakat. Dan Khadijah juga ternyata adalah salah seorang daripada kelompok Hunafa yang ada di Makkah pada masa itu dan tidak menyembah berhala seperti mana pegangan Nabi Muhammad SAW yang juga bersikap anti, memusuhi berhala itu tadi. Jadi dua-dua pihak sudah melihat dengan penuh penuh pengetahuan, penuh maklumat. Yang keempat, sebahagian orientalis barat berniat jahat apabila mereka mendakwa Rasulullah SAW mengahwini Khadijah kerana inginkan hartanya. Inilah dakwaan dia. Sedangkan Rasulullah hidup dalam kehidupan yang mulia, santun dan zuhud,
serta bersikap amanah terhadap segala hal yang menjadi tanggungjawabnya. Antara tanda kezuhudan Rasulullah. Apa maksud zuhud? Zuhud ni maknanya apa? Dia tidak berhajatkan kepada harta orang lain. Dia tidak berhajatkan kepada benda yang lebih daripada apa yang dia memiliki. Itu maksud zuhud. Maknanya dia fokus kepada hidupnya yang ada dan dia ikhlas dengan hidupnya yang ada. Ya, kalau dia kaya, kayalah dia. Kalau dia miskin, miskinlah dia. Jadi zuhud dengan qanaah ni hampir-hampir sama. Dia punya konsep dia, ya. Jadi antara tanda kezuhudan Rasulullah SAW yang tidak dapat dibantah adalah pada saat sebelum bernikah dengan Khadijah. Pada masa itu terdapat pelbagai peristiwa yang diceritakan dalam beberapa laporan sahih yang menerangkan semasa orang Quraisy terganggu oleh dakwah Rasulullah, mereka cuba mengalihkan perhatian Rasulullah daripada dakwah Islam, dan orang Quraisy itu menawarkan begitu banyak harta. Tuan-tuan, itu tanda zuhud Nabi. Takkanlah Nabi ini jadi zuhud selepas dapat harta Khadijah, kan? Mestilah dia dah zuhud sebelum daripada dapat harta Khadijah lagi. Dan semasa Abu Talib tertekan disebabkan perlakuan orang Quraisy serta dirinya tidak sanggup membiarkan Muhammad bersendirian, maka Nabi SAW dengan redha jika sekiranya bapa saudaranya pada masa itu sudah mahu menarik balik sokongan terhadapnya. Maka itulah tuan-tuan tandanya bahawa Nabi SAW ini orang yang sesuai untuk mengendalikan harta Khadijah yang banyak itu. Kerana apa? Kerana sikap kezuhudannya tadi itu. Dan 4 faktor ini saya kira cukuplah untuk menutup bicara kita pada pagi ini tentang kehidupan Khadijah bersama-sama Rasulullah SAW dan bagaimana mereka memulakan perkahwinan itu. Dan kita akan lihatlah insya-Allah dalam pertemuan akan datang berkenaan dengan anak-anak Khadijah bersama Rasulullah SAW serta pengorbanan Khadijah, dan akhir sekali sehinggalah Khadijah menerima salam daripada Tuhannya. Ketika Khadijah menerima salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercampur baur, sama ada gembira, dan dalam masa yang sama Nabi juga sebagai manusia biasa merasa sedih. Sedih sebab apa? Gembira sebab apa? Gembira sebab confirm lah tu, kalau terima salam daripada Allah Ta'ala tu maknanya syurga lah tu. Tapi sedih sebab apa? Tak lama dah nak pergi. Dah ada tanda-tanda. Dan selepas menerima salam daripada Allah Ta'ala itu yang melalui Jibril, ternyata Khadijah semakin gering membawa kepada kematian, kewafatan beliau, ya. Wallahu taala alam. Sekadar itulah yang dapat saya sampaikan pada pagi ini berkenaan dengan sahabat yang mulia itu, sahabiah yang mulia itu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah serta suratul subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.